Hai Tim Kosong, hai user 919273221295. Salam Madani, hi everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap screen dan share. Saya masih tak move on lagi dengan berkenaan dengan siang tadi punya drama. Sampaikan, saya tak tahulah, saya ada mic tapi saya sentiasa lupa nak charge. Jadi saya tak gunalah mic. Dan kalau ada orang yang, sebab tu saya prefer kalau orang naik kat room, saya prefer dia orang mute kan dia punya suara. Sebab kadang-kadang bila korang bercakap, bila tanpa henti ataupun tak beri ruang untuk saya mencela, lepas tu saya mutekan suara anda, adalah disebabkan untuk saya ni didengari, supaya saya dapat mencela. Tak adalah saya nak kena tunggu korang habis cakap, lepas tu kalau sejam lah, setengah jam lah, tak macam tu. Sebenarnya saya terpaksa mutekan orang untuk suara saya ni didengari oleh orang. Senang cerita macam tu. Okay, tap screen. Mute sebab bacoy. Alah, kalau bacoy dia tak naikkan orang kak. Kalau bacoy tak naikkan orang kak. Kalau bacoy dia tak berani berhujah dengan orang. Yang bacoy itu bila dia naik, dia akan ketawa, dia akan mengilai, dia akan menganjing, dia akan berjelir-jelir, terjelir-jelir kan. Sebab kita orang Islam, kita bukan adab kita macam tu. Orang Islam sebagai orang Islam, seorang wanita, bukan adab kita untuk bercakap sambil melolong, berteriak, ketawa, mengilai-ngilai, tidak. Itu bukan akhlak kita dalam Islam. Dan kita jangan tunjukkan kepada orang lain bahawa itu adalah satu akhlak yang harus kita ni tampilkan lah. Kan. Jadi jangan koyak sangat, relax saja, bertenang-bertenang. Sekalian saya tak tukar tajuk tu sebab saya malas lah. Sebab saya rasa apa yang saya nak bawa malam. Thank you Jasmadi, thank you Nozira. Saya rasa terpulang kepada masing-masing. Kalau kamu rasa dengan cara berteriak, berterjelik-jelik, itu adalah satu perkara yang patut dipuji, yang patut dipuja, perkara yang wajar untuk diikuti oleh khususnya jadi apa? Jadi satu ikutan, wajar jadi satu ikutan kepada kamu, wajar jadi teladan kepada kamu, ataupun jadi contoh kepada kamu, terjelir-jelir, terpekik, terpelolong, macam dirasuk. Itu adalah satu perkara yang wajar. Terpulang terpulang, saya tak kata mana betul mana salah, tapi kamu sendiri mahu ingatlah bagaimana untuk menilai lah. Contoh bagaimana apabila sesuatu fitnah itu dihidupkan, agamawan kenalah bertindak untuk menegur. Jika nampak akhlak penyokong-penyokong masing-masing sudah melebihi batasan, contoh khususnya MP haruslah menegur. Minta pada cintakan sunnah, cintakan akhlak Nabi yang mulia, dan kita tahulah kan yang parti yang terpaling Islam, supaya mereka ni tegur, ustazah tolong tegur, supaya tidak lebih ramai golongan fasik yang akan dilahirkan. Thank you Eshan Holly. Hi Papa. Thank you Ahmad Sofian. Thank you so much for your support guys. Okay, jadi difahamkan bahawa difahamkan sekitar 200 bilion sasaran untuk PMX, iaitu Anwar Ibrahim tarik pelaburan ke Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sasarkan untuk jadikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi ASEAN. Dan kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang Perdana Menteri yang bekerja tanpa gaji. Thank you Pak Wes. Tanpa rehat yang cukup, dan walaupun dikeji, dihamun, dicaci, difitnah oleh pihak lawan,
Dia terus bekerja untuk Malaysia. Terima kasih yang bagi support. Dan saya nak beritahu di sini, thank you Fizhan Has. Fizhan Has. Okay. Thank you Poji. Penampilan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka ruang untuk bertemu ramai pelabur, khususnya di New York, dan ramai pelabur, ramai pengurus dana, pasaran modal sepanjang 3 hari di New York telah berjumpa, telah akan berjumpa dengan PMX mengenai pasaran modal sepanjang 3 hari nanti. Dan ini kata Tengku Zafrul sendiri. Tengku Zafrul telah membuat satu kenyataan yang disiarkan oleh berita harian, iaitu Anwar jurujual terbaik Malaysia. Saya bangga ada seorang Perdana Menteri yang mampu buat kerja. Dan kita ada satu kerajaan yang ada action, bukan talk only. Kita telah masa 33 bulan kita ada satu kerajaan yang hanya talk only, no action. No action, talk only. Inilah kan. Okey, jadi kalau kita tuduh orang itu bohong, kalau kita tuduh orang itu pencuri, kalau kita tuduh orang itu rasuah, kalau tuduhan kita salah, kita dikatakan sebagai pembohong, pefitnah dan ia berdosa, betul tak? Kalau tuduhan kita betul, tiada apa pada penuduh. Beza dengan Kazaf. Kazaf ini berbeza, saya nak beritahu di sini. Ia menuduh seseorang melakukan zina ataupun liwat bagi tujuan menjaga maruah, maka dalam maqasid syariah terdapat hukum hudud berkaitan dengan menuduh seseorang yang baik melakukan perbuatan zina ataupun liwat. Seseorang yang menuduh seseorang itu melakukan perkara tersebut, dia mesti bawakan 4 saksi yang melihat kejadian tersebut. Tidak boleh 3, tidak boleh 2, mesti 4. Ini adalah termaktub di dalam hukum syariah. Jika gagal, dia boleh dihukum dengan 80 kali sebatan. Kalau anda membuat satu dakwaan ataupun tuduhan kepada orang tu, hendaklah dibawakan saksi. Kalau tidak, kena 80 kali sebatan. Sebagai satu parti atau gagasan yang telah memperjuangkan hudud sekian lama, tentu kamu tahu ini adalah satu jenayah yang berkait dengan hudud. Jadi saya cabar Perikatan Nasional supaya melaksanakan hudud, supaya kita boleh mengenakan hukuman kepada sesiapa yang telah menuduh seseorang tanpa membawa saksi selama 4 orang. Dan dikenakan dengan 80 sebatan jika kamu gagal membawa saksi. Disebabkan hukuman ini adalah hukum had, iaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tiada tindakan kerana sesebuah negara itu tidak mengamalkan perundangan Islam, yang menuduh tetap akan dihukum di akhirat nanti. Ingat itu satu perkara. Selain daripada itu, yang menuduh juga akan menjadi fasik. Jadi itulah bahayanya menuduh seseorang itu dengan kazaf, apatah lagi ahli politik, orang yang terkenal, yang menyebabkan ramai orang jahil akan mengulang-ulang pertuduhan tersebut. Akan terbitlah puak-puak yang jahil yang mengulang-ulang tuduhan tersebut, sedangkan dia tak tahu apa hukum di sebalik tuduhan itu. Sebab itu kami di sini, di room ini, saya nak beritahu satu perkara, kami tidak mahu berbicara pasal aib seseorang. Kami tidak mahu berbicara pasal aib berkenaan dengan ahli-ahli politik ini. Sebab kami bukan macam tu. Sebab kita nak kata, orang tu adalah, kau tak tahu ke dia tu, thank you Farida MN, dia tu adalah begitu begini. Dia tu ada skandal begitu begini. Dia ni main dengan ni. No. Kita tak mahu macam tu. Itu bahayanya menuduh seseorang tu dengan kazaf. Apatah lagi ahli politik. Thank you Kasa. Seterusnya, ramai yang terperangkap dengan hukuman kazaf, maka mereka menjadi fasik tanpa mereka sedari. Bayangkan kamu yang menuduh itu menjadi fasik tanpa kamu sedari, kamu menikahkan anak kamu. Kamu menjadi saksi kepada adik kamu bernikah. Kamu menjadi saksi kepada sepupu kamu bernikah. Masya Allah, kesaksian kamu itu tidak laku sama sekali. Dan menyebabkan orang yang bernikah itu telah berzina kerana kesaksian kamu tidak terpakai. Dari segi Islam. Dahsyat, tahu tak? Kazaf bukan soal dituduh melakukan perbuatan terkutuk tersebut, tapi ia soal orang yang menuduh. Itulah kazaf sebenarnya guys.
Kamu kena faham dari sudut Islam. Kalau kamu memperjuangkan Islam, kamu memilih satu parti itu sebab perjuangan Islamnya. Tapi kamu jahil berkenaan dengan ilmu. Tak boleh tuduh sama ada kejadian itu betul atau tak betul. Apatah lagi yang dituduh itu tak pernah mengaku. Walaupun diputuskan di mahkamah, tapi tetap tak boleh meneruskan tuduhan-tuduhan tersebut kerana kita tahu beliau sendiri telah diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan dihapuskan segala rekod. Pergi cari dekat mahkamah ataupun di mana-mana, ada tak rekod dia tu seorang banduan? Tak ada. Ada tak rekod dia sebagai seorang banduan? Tak ada. Kalau kamu nak kata dia tu adalah banduan lah, pemimpin banduan, pergi cari mana-mana rekod yang mengatakan dia tu banduan. Rekod itu telah dihapuskan sama sekali sebab dikatakan oleh Datuk. Saya nak invite Sabi ni. Sabi nama dia. Sabi, silakan Sabi. Silakan naik atas. Saya mutekan kamu. Tapi saya nak kamu naik atas. Kamu berani ke tak berani? Masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan, Mas. Adakah saya nak bertanya dengan Yani ni? Saya tentang memang betul. Kalau kita memakai 4 saksi, betul. Hukum Allah saya tak nafikan pun 4 saksi ni. Kan? Cuma